Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, juga semua kru TV3 dan TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Riba yang bagaimanakah diharamkan dalam Islam? Kadang-kadang kita tak tahu perniagaan yang kita buat ada unsur-unsur riba. Bagaimana cara untuk kita membersihkannya? Mohon pencerahan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih pada Tuan Casey dan seterusnya lah. Casey. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita tengok daripada sudut asasnya, bila kita berbincang tentang isu riba ni, dia lebih banyak lagi kita kata riba ni dia boleh jadi dalam 4 keadaan lah. Pertama dipanggil sebagai al-qard, iaitu pinjaman tadi tu. So apa jenis pinjaman yang dibuat tu, peribadi ke, pinjaman bank ke, pinjaman apa dan sebagainya, maka dia boleh terlibat dengan riba kalau kita tak menggunakan perkhidmatan Islam yang sepatutnya. Satu. Yang kedua dipanggil riba jahiliyah ataupun riba yad. Riba tangan, riba jahiliyah. Apa maksudnya? Maksudnya ialah waktu mula-mula tu saya pinjam dengan dai contohnya 1,000, maka waktu mula tu kena bayar 1,000 lah macam biasa. Tapi dia punya tempoh dia adalah sebulan. Saya kena selesaikan kepada dai bayar 1,000 sebulan. Tapi lepas sebulan saya kata pada dai saya tak mampu bayar lah. Dai kata boleh tambah sebulan lagi tapi tambah RM50. Mula-mula tak kena syarat, tapi lepas tak mampu bayar maka kena tambah RM50. Itu dipanggil riba jahiliyah. Beza qard tadi tu memang tentu daripada awal dah berapa persen tu. Okey, kemudian yang ketiga, dia ada riba yang dipanggil sebagai riba al-fadal, riba lebih. Lebih ni sukatan dan timbangan dia lah. Sukatan timbangan, contoh tadi tukar emas dengan emas, tukar gandum dengan gandum, bali dengan bali, perak dengan perak dan sebagainya. Maka kalau ada lebih dekat sana daripada sudut timbangan, ataupun tadi kita bincang tadi dia punya ketulinan tu kan, 916 dengan 916 lah, maka pada waktu itu dia boleh berlaku riba. Okey. Kemudian yang keempat iaitu dipanggil riba an-nasi'ah. Bukan nasi. Yang tu nasi lemak. Yang ni nasi'ah. Nasi'ah ni maksudnya ialah riba bertempoh. Riba bertempoh maksudnya takhir badalain. Kita melewatkan serahan di antara dua perkara. Contoh gini, saya call dai, saya tengok dai ada iklan beli emas lah. Saya nak beli boleh? Boleh. Okey, tapi saya sekarang dekat Penang, balik kampung kan. Kat Penang kan. Jadi waktu tu dekat Penang tu saya kata saya nak beli lah. Dai kata boleh tapi bayar dululah. Saya pun bayarlah RM270 contohnya 1 gram lah. Jadi saya pun bayar. Jadi bila dah bayar tu dai kata okey minggu depan balik baru saya bagi. Itu dipanggil ada deferred lah, ada bertangguh tempoh, maka dia jadi riba. Okey, macam mana nak selesaikan ni penjual pembeli emas? Kita kena bagi penyelesaian, tak bagi penyelesaian masalah. Okey, gini. Maksudnya duit yang dai bagi tadi tu kita jangan guna. Dia panggil sebagai deposit wadiah. Kita jangan guna, jangan usik, sebab itu sebagai menandakan komitmen yang dai nak beli dengan kita. Bila nanti dai datang balik dan serah pada saya, baru dai boleh gunakan duit tu, sebab saya dah terima emas, baru kontrak jual beli berlaku. Siapa yang buat jual beli emas secara atas talian ke apa ke, saya rasa itu perkara yang paling terbaik. Kalau dia post lah, tak ada masalah, 2 hari 3 hari, bayar risk lah, risiko. Kalau dia jual beli post memang ada banyak pun kan. Jadi ceritanya bila kita jual beli tu, duit yang dimasuk oleh customer kita pegang dulu, jangan guna. Yang 1,000 2,000 tu jangan guna dulu. Pastikan 2 hari 3 hari post sudah sampai, dia dah kata ni emas dah sampai dekat gambar, kita kata berlaku jual beli, saya beli saya jual contohnya. Maka baru boleh guna duit tadi. Ustaz, kalau dah tempoh tu Ustaz, harga emas dah jatuh Ustaz, macam mana Ustaz? Itu tak ada masalah sebab kita akad yang pertama tadi tu. Waktu yang kita berjual beli masa mula-mula tu. Itu dia punya akad yang asalnya. Jadi itu dia punya kontrak dan kita kena faham bila jual beli emas. Maksudnya kalau nak buat ansuran sekalipun, sebab tu JAKIM dan sebagainya bincang buat ansuran, tapi duit ansuran tu jangan guna. Tapi jadi masalah lah sebab dah sampai 5 bulan 6 bulan, jadi terpaksa guna duit tu. Yang tu jadi isu sebenarnya. Sebab jual beli emas tak dapat lagi, tiba-tiba dah guna dah duit yang jual, yang kita dapat daripada harga emas tu. Jadi isu dekat situ lah. Okey, itu emas, perbincangan yang kita sebutkan tadi. Okey, sekarang ni macam mana nak taubat? Tahu buat dah. Ini nak taubat. Jadi antara benda yang kita kena buat pertama sekali, kalau kita ambil tadi contoh macam dai tadi, contohnya saya kenakan pada dai RM20, pulang balik lah. Pulang balik. Itu pendapat majoriti semua para fuqaha dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan, seperti mana Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi, seperti mana pendapat Syekh Atiyah Sakar, seperti mana pendapat ulama-ulama yang lain, maka kita pulangkan yang diambil tadi tu. Okey, katalah contohnya kita kata pada waktu tu tak jumpa orang tu. Maksudnya kita dah buat tu, contohnya dulu-dulu kita dah cas tu, contohnya kita buka chatty dulu. Kan macam cerita Piramli punya chatty kan. Jadi dah ambil chatty apa semua tu. Lepas tu dah cas sekali, tak jumpa dah orang tu.
maka pada waktu tu kalau duit tu terlalu banyak, contohnya sampai ribu-ribu, maka boleh diserahkan kepada Baitumal. Serahkan pada Baitumal. Ataupun kalau mampu, contohnya kita nak pergi bagi kepada kemaslahatan umum untuk orang awam, maka nak buat jambatan ke, kan nak bela balik tanah yang runtuh ke contohnya, nak tampal balik ke, nak simin balik ke apa, maka bagi kat situ supaya benda tu dijadikan sebagai satu bentuk sedekah dan bermanfaat, dan insya-Allah kita menjauhi perkara daripada perkara yang haram. Itu cara kita nak bertaubat. Sebab kata Imam Nawawi, salah satu syarat bertaubat daripada dosa harta kena pulangkan balik ataupun kena selesaikan dengan cara yang kita sebutkan tadi tu. Maksudnya bagi kepada kemaslahatan umum. Sebab taubat ni dia bukan tinggal menyesal berazam untuk tak ulang. Yang tu dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan manusia dalam bab muamalat kena pulang balik. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi pulangkan semula hak yang telah pun kita ambil disebabkan oleh aktiviti riba tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut.